Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, siapa yang baru masuk buku teks bahasa Melayu muka surat 147. Buku teks bahasa Melayu muka surat 147. Okey, siapa yang tak ada buku boleh tengok ke depan ni, Mula akan terangkan kepada awak. Okey, muka surat 147. Tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah ini membina ayat menggunakan kata sendi nama dan kata hubung. Ada dua perkara yang kita akan belajar ini. Yang pertama tentang kata sendi nama dan yang kedua kita akan belajar tentang kata hubung. Okey, kata sendi nama, kata hubung ini awak dah belajar dah. Darjah 1 awak dah belajar, darjah 2 pun dah belajar, darjah 3 pun dah belajar. Dan darjah 4 pun kita belajar lagi. Awak akan sentiasa belajar benda yang sama tetapi lebih mendalam, lebih terperinci. Okey, sebelum itu, okey awak tengok dalam buku teks awak tu muka surat 147. Okey, perkataan yang dia warnakan ini. Nampak tak yang dalam buku teks awak ni dia warnakan warna ada oleh, dengan, dan, sehingga, agar, atau. Ini semua ialah kata sendi nama dan kata hubung. Okey, ingat lagi tak kata sendi nama ni apa, kata hubung ni apa? Siapa ingat lagi? Kita ingat dah? Tak ingat dah? Okey, tak apa, tak ingat tak apa. Muallim akan terangkan kepada awak. Okey. Yang pertama kita pergi dulu dengan kata hubung. Apa itu kata hubung? Kata hubung ialah kata yang kita gunakan untuk menghubungkan ataupun nak menggabungkan dua ayat menjadi satu ayat. Contoh dia. Ada dua ayat. Yang pertama ayat dia Amin suka makan nasi ayam goreng. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Alif suka makan nasi lemak. Okey. Kalau ini ada dua ayat. Yang pertama ayat dia Amin suka makan nasi ayam goreng. Ayat yang kedua ialah Alif. Waalaikumsalam. Ayat yang kedua ialah Alif suka makan nasi lemak. Okey, dua ayat ini kita nak gabungkan dia menjadi satu, maka kita akan masukkan kata hubung. Dalam ayat ini kata hubung yang sesuai ialah tetapi. Jadi dua ayat tadi kita akan gabungkan dia, maka yang menjadi jawapan dia akan jadi Amin suka makan nasi ayam goreng tetapi Alif suka makan nasi lemak. Daripada dua ayat ini, kita nak gabungkan dia menjadi satu ayat. Kita masukkan kata hubung tetapi, maka daripada dua ayat itu menjadilah satu ayat. Itu yang dimasukkan dengan kata hubung. Kita gunakan kata hubung untuk gabungkan dua ayat menjadi satu. Boleh faham setakat ni? Boleh faham? Kalau sesiapa tak faham, tak jelas, boleh buka mic, boleh tanya soalan. Okey, ini contoh kata hubung. Ada berapa semua? Kata hubung ada banyak. Ini contoh saja. Ada dan, atau, tetapi, lalu, serta, kerana, supaya. Ini contoh kata hubung. Ada 7 dekat sini. Kata hubung ada banyak lagi.
Okey, macam mana kita nak tahu bila masa nak gunakan dan, bila masa nak gunakan atau, tetapi, lalu, serta, kerana, supaya. Macam mana kita nak tahu? Okey, kita pergi yang pertama dulu. Okey, kata hubung dan. Kata hubung dan kita gunakan untuk menghubungkan dua unsur yang sama. Maksudnya dalam ayat itu ada dua perkara yang sama saja. Contoh dia, Ali membeli buku cerita. Ali membeli buku cerita, Mat membeli buku cerita. Dua benda yang sama. Itu yang dimaksudkan. Dua unsur yang sama. Dua-dua buku cerita. Jadi daripada dua ayat ini, kat sini ada dua ayat. Daripada ini ayat yang pertama, ini ayat yang kedua. Kita gabungkan dia menjadi satu ayat. Maka ayat dia akan menjadilah Ali dan Mat membeli buku cerita. Itu yang pertama, kata hubung dan. Ingat, kata hubung dan kita gunakan bila ada dua unsur yang sama. Contoh dia apa unsur yang sama? Ini ayat yang pertama, Ali membeli buku cerita, Mat membeli buku cerita. Dua-dua unsur yang sama, dua-dua sama je, buku cerita, buku cerita. Jadi dua ayat ini kita gabungkan dia menjadi satu ayat, maka akan jadilah ayat penuh dia Ali dan Mat. Kita masukkan kata hubung dan. Ali dan Mat membeli buku cerita titik. Itu untuk dan, kata hubung dan. Untuk perkara yang sama sahaja. Boleh faham setakat ni? Boleh faham tak? Ada sesiapa yang tanya soalan? Tak ada. Awak kena ingat kata hubung dan ni kita gunakan untuk dua unsur yang sama. Bila ada dua benda yang sama je, kita gunakan kata hubung dan. Okey, seterusnya kata hubung yang kedua atau. Yang kedua atau. Kata hubung atau kita gunakan untuk menunjukkan pilihan. Bila ada pilihan je, tak kisah dua ke tiga ke empat, kita gunakan atau. Contoh ayat yang pertama. Ali mahu membeli Milo, Ali mahu membeli kopi. Ada dua pilihan, sama ada Milo ataupun kopi. Dua pilihan. Bila dua pilihan je kita gunakan atau. Maka ayat penuh dia akan jadi kita gabungkan dua ayat itu menjadi satu. Ali mahu membeli Milo atau kopi. Ada dua pilihan, sama ada Ali ni nak Milo ataupun Ali ini nak kopi. Itu maksud dia. Dua pilihan. Pilihan yang pertama ialah Milo. Pilihan yang kedua ialah kopi. Kena ingat yang tu. Jadi kata hubung atau ni bila ada pilihan. Bila ada dua pilihan kita akan gunakan atau. Kalau dan untuk benda yang sama. Kalau pilihan untuk kita gunakan atau. Itu kata hubung atau. Okey, tetapi yang ketiga, kata hubung tetapi. Kita gunakan bila kata hubung tetapi digunakan untuk menunjukkan perkara yang bertentangan, perkara yang berlawanan. Contoh dia berlawanan baik. Baik berlawanan dia jahat. Malas lawan dia rajin. Itu maksud dia. Contoh ayat yang pertama, Cici suka membaca, Cici tidak suka menulis. Dia bertentangan. Cici ni dia suka baca tapi dia tak suka menulis. Jadi bila dua ayat ini kita gabungkan dia menjadi satu ayat. Kata hubung yang sesuai kita akan gunakan ialah tetapi. Jadi ayat dia akan menjadilah Cici suka membaca tetapi tidak suka menulis. Kita gabungkan dengan kata hubung tetapi. Kata hubung tetapi ni bila ada dua perkara yang bertentangan. Ingat tu. Okey, yang pertama tadi, Cici suka membaca tetapi dia tidak suka menulis. Kita gabungkan dia dengan kata hubung tetapi untuk perkara yang bertentangan. Itu kata hubung tetapi. Boleh faham setakat ni? Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Boleh jelas tak tiga kata hubung ni? Okey, yang seterusnya, yang keempat, kata hubung lalu. Okey, kata hubung lalu kita gunakan bila
kata hubung lalu kita gunakan bila ada perbuatan ataupun kerja yang dilakukan berturut-turut. Lepas dah siap buat benda ni, dia pun buat pula benda yang lain. Contoh ayat dia, Nana memakai kasut, Nana keluar rumah. Mula-mula Nana ni pakai kasut, dah siap pakai kasut, dia pun keluar rumah. Jadi kata hubung yang sesuai kita akan gunakan ialah lalu. Jadi ayat penuh dia akan jadi Nana memakai kasut lalu keluar rumah. Perbuatan yang dilakukan berturut-turut. Kata hubung lalu. Ingat tu. Kata hubung lalu. Perbuatan yang dilakukan berturut-turut. Dia dah siap buat benda ni, dia pun buat pula benda yang lain. Itu kata hubung lalu. Boleh faham setakat ni? Ada siapa yang tanya soalan tak? Tak ada. Ada? Okey, yang kelima, kerana. Kerana ni pula bila kita gunakan kerana. Kata hubung kerana kita gunakan bila untuk menunjukkan sebab ataupun alasan. Sebab ataupun alasan kita gunakan kerana. Contoh ayat dia. Zoro demam. Zoro bermain hujan semalam. Okey, dua ayat ini. Tengok ayat yang pertama. Zoro demam. Ini nombor satu. Yang kedua. Zoro bermain hujan. Jadi kita gabungkan dua ayat ini menjadi satu. Dan kata hubung yang sesuai ialah kita gunakan kerana. Sebab apa? Kerana digunakan untuk sebab ataupun alasan. Zoro demam. Kenapa dia demam? Sebab dia bermain hujan. Jadi ayat penuh dia Zoro demam kerana bermain hujan semalam. Itu kata hubung kerana. Bila sebab ataupun alasan. Kenapa Zoro demam? Sebab dia bermain hujan. Jadi ayat penuh dia akan jadi Zoro demam kerana bermain hujan semalam. Itu kata hubung kerana. Okey, yang terakhir sekali kita masuk dengan kata hubung yang terakhir sekali. Supaya. Kata hubung supaya bila kita gunakan? Bila menunjukkan maksud ataupun tujuan. Bila ada tujuan, kita gunakan supaya. Contoh ayat yang pertama. Emak memanaskan lauk, lauk tidak basi. Itu maksudnya tujuan. Emak memanaskan lauk. Kenapa? Apa tujuan emak memanaskan lauk ni? Supaya lauk tidak basi. Jadi daripada dua ayat ini, yang pertama emak memanaskan lauk, ayat yang kedua lauk tidak basi. Jadi kita gabungkan dua ayat ini menjadi satu, maka akan jadi ayat penuh dia emak memanaskan lauk supaya tidak basi. Itu tidak supaya. Bila ada maksud ataupun tujuan, emak memanaskan lauk, tujuan dia supaya tidak basi. Boleh faham setakat ni tentang kata hubung? Boleh faham tak? Ada sesiapa yang tanya soalan? Ada. Tak ada soalan? Ada. Ya. Boleh faham, boleh jelas. Awak kena faham, awak dah darjah 4 dah ni. Sepatutnya benda ni awak dah faham dah boleh buat dah. Awak dah belajar dah darjah 1, darjah 2, darjah 3 pun dah belajar. Darjah 4 awak belajar lagi, darjah 5, darjah 6 pun awak akan belajar lagi. Sepatutnya awak dah boleh faham, dah boleh ingat dah. Tetapi kita gunakan untuk apa? Lalu kita gunakan untuk apa? Dan supaya, kerana kita gunakan untuk apa? Boleh faham setakat ni? Boleh. Kalau siapa tak faham, boleh tanya soalan. Nanti lepas ni aktiviti kerja rumah kita ialah kita nak bina ayat. Nak guna bina ayat nak bina ayat menggunakan kata hubung dan juga kata sendi nama. Boleh faham? Kata hubung setakat ni? Okey, kita masuk dengan yang kedua, kata sendi nama. Ini kata sendi nama. Waalaikumsalam. Okey. Tak apa. Okey, tak apa. Buku teks, muka surat 147. Okey, yang seterusnya, yang kedua kita masuk dengan kata hubung. Kata hubung, kata sendi nama. Kata sendi nama.
kata sendi nama ada berapa semua? Okey, yang pertama kita ada di, ke, pada, kepada, dari, daripada dan juga oleh. Ada 7 kata sendi nama. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, kata sendi nama yang pertama, di. Kata sendi nama di kita gunakan bila? Bila menunjukkan tempat. Bila tentang tempat saja kita gunakan kata sendi nama di. Contoh ayat. Abu Fatih belajar di 2 Al-Jazari. Nama kelas dia 2 Al-Jazari. Bila tempat saja kita gunakan kata hubung di. Kena ingat tu. Okey, contoh yang kedua. Ayahnya bekerja di sekolah. Tempat kerja ayah dekat mana? Di sekolah. Sekolah itu ialah tempat. Jadi bila tempat kita gunakan kata sendi nama di. Contoh yang terakhir. Pelancong itu sesat di dalam bandar. Bandar itu ialah tempat. Jadi bila tempat kita gunakan kata sendi nama di. Boleh faham setakat ni? Kalau tak faham boleh tanya soalan Okey, yang kedua, kata sendi nama yang kedua. Kalau tadi di kita gunakan untuk tempat. Kata sendi nama ke ada 2, tempat ataupun masa. Kalau di untuk tempat saja. Kalau kata sendi nama ke untuk tempat dan juga masa. Okey, contoh ayat dia. Yang pertama, Nur Aisyah hendak ke kelas Al-Farabi. Hendak ke kelas. Kelas ini ialah tempat. Jadi kata hubung kita gunakan ialah ke. Ayat yang sesuai. Kata Nur Aisyah hendak ke kelas Al-Farabi. Okey, contoh yang kedua. Ayahnya bekerja dari pagi ke petang. Dari pagi ke petang. Pagi ke petang itu ialah tentang masa. Masa dia dari pagi hinggalah petang. Jadi kata hubung kita gunakan ke. Kalau awak gunakan di tak boleh. Ayahnya bekerja dari pagi di petang. Salah. Sebab di hanya untuk tempat saja. Pagi petang itu bukan tempat. Pagi petang itu ialah masa. Okey, pelancong itu terjun ke dalam kolam. Kolam itu ialah tempat. Jadi kita gunakan kata hubung ke. Kata sendi nama ke. Kata sendi nama di untuk tempat sahaja. Tetapi kata sendi nama ke untuk tempat dan juga masa. Boleh faham setakat ni? Ada sesiapa yang tanya soalan tak? Kalau tak faham boleh buka mic, boleh tanya soalan. Okey, yang ketiga kata sendi nama yang ketiga kepada. Kepada ni merujuk kepada sasaran yang dirujuk. Bahasa mudah dia, kalau manusia ataupun haiwan, kita gunakan kepada. Contoh ayat. Ali mengirimkan surat kepada abang. Abang ni manusia. Jadi kita gunakan kata sendi nama kepada. Contoh yang kedua. Rumput itu diberikan kepada kambing. Kambing itu binatang, haiwan. Kita gunakan kepada. Itu yang dimasukkan dalam sasaran yang dirujuk. Sasaran tu maksud siapa orangnya. Rumput itu diberikan kepada siapa? Kepada kambing. Jadi kata hubung dia kita gunakan kepada. Kepada ni untuk sasaran yang dirujuk. Bahasa mudah dia untuk manusia dan juga haiwan. Okey. Kelas itu dibahagikan kepada 2 kumpulan. Sasaran yang dirujuk. Sasaran dia siapa? Kelas. Kelas kepada 2 kumpulan. Jadi kata hubung kepada. Kita kata sendi nama kepada kita gunakan. Boleh faham setakat ni? Faham Tak faham boleh buka mic, boleh tanya. Okey, yang seterusnya kata sendi nama dari. Okey, bahasa mudah kalau kata sendi nama dari, awak ingat ni je. M-A-T. Mat. M ni untuk masa. A ni untuk arah. T ni untuk tempat. Ingat yang tu je. Kata hubung dari, hukum mat. Kata hubung dari kita gunakan mat. Mat yang pertama ialah masa. Yang arah A ialah arah dan T ialah tempat. Kata hubung, kata sendi nama dari kita gunakan 3 benda ni. Arah,
tempat dan juga masa. Contoh dia, basikal itu membelok dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kiri ke kanan ialah arah kiri dan arah kanan. Jadi kita gunakan dari, kata sendi nama dari. Kamu datang dari mana? Kamu datang dari mana? Tentang tempat. Mana? Di mana? Dari mana? Tentang tempat. Yang ketiga, mereka tunggu dari pagi hingga petang. Masa. Masa dia pagi hingga petang. Jadi kata sendi nama yang kita gunakan ialah dari. Kena ingat tu. Ingat je kata sendi nama dari, ingat MAT. Masa, arah dan tempat. Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Kalau tak faham, boleh tanya. Nanti lepas ni kita akan bina ayat menggunakan kata hubung dan kata sendi nama. Okey, daripada. Daripada ni jadi maksud kita gunakan untuk punca ataupun asal kejadian dan juga nak buat perbandingan. Kena ingat dua benda ni. Daripada kita gunakan yang pertama asal kejadian dan yang kedua untuk perbandingan. Okey, contoh dia. Meja itu diperbuat daripada kayu. Itu yang dimasukkan dengan punca ataupun asal kejadian. Meja itu berasal dari mana? Diperbuat dari mana? Asal kejadian dia daripada kayu. Manusia dari mana asal kejadian kita? Daripada tanah. Itu yang dimasukkan. Jadi kita gunakan daripada. Itu yang dimasukkan dengan asal kejadian. Dari mana asal kejadian dia? Pokok meja ni dari mana asal kejadian dia? Daripada kayu. Kalau gunakan meja itu diperbuat dari kayu, tak boleh. Salah. Dari MAT, masa, arah dan tempat. Kayu ini bukan masa, kayu ini bukan tempat, kayu ini bukan arah, masa. Bukan tempat. Okey, yang ketiga, dua. Tembikar ini lebih manis daripada buah oren. Itu yang dimaksudkan perbandingan. Tembikar ini lebih manis daripada buah oren. Itu yang dimasukkan dengan perbandingan. Kata sendi daripada kita gunakan untuk perbandingan. Boleh faham? Okey, yang terakhir kita pergi dengan kata sendi nama pada. Pada sendi nama pada kita gunakan 3 keadaan: masa, tempat dan orang. Masa, tempat dan orang. Bas kami tiba pada pukul 7 pagi. 7 pagi ialah masa. Tulis nama kamu pada kertas itu. Dekat mana nak tulis nama? Pada kertas itu. Kelas itu bermula pada hari esok. Boleh faham setakat ni tentang kata sendi nama dan kata hubung? Ada sesiapa yang tanya soalan tak? Boleh faham tak? Faham. Faham Okey, kalau faham, kita pergi dengan buku teks awak tadi, muka surat 147. Okey, buku teks awak 147. Okey, kita fahami dulu petikan ini, baru kita jawab soalan dia. Okey, inkubator pintar. Inkubator ni apa? Inkubator ni tempat letak telur. Tengok dalam gambar bawah ni. Ini yang dipanggil dengan inkubator. Itu tajuk dia. Inkubator pintar. Okey, kita ada 10 minit lagi. Okey, inkubator pintar. Inkubator ni apa benda inkubator? Inkubator ni dalam gambar yang tengok ni. Ni lah tempat letak telur. Telur ayam ke, telur itik ke, tak kisahlah. Okey, yang pertama, Zara melawat ke pameran. Zara melawat ke pameran inovasi Politeknik Malaysia. Dia menceritakan pengalamannya melalui satu muat naik status di akaun Facebook. Dekat bawah ni Zara ni update status dekat Facebook. Okey, inkubator pintar. Apa tajuk dia? Yang pertama, dicipta oleh pensyarah Politeknik Nilai. Dikawal dengan telefon pintar, memastikan suhu dan kelembapan sesuai, memuatkan sehingga 500 biji telur,
penting agar dapat meningkatkan hasil penternak sesuai untuk telur ayam atau telur itik. Okey, awak tengok dalam buku awak ni yang diwarnakan dengan warna merah jambu dan biru. Oleh ni kata hubung ke kata sendi nama? Oleh ni. Kata hubung ke kata sendi nama? Kata sendi nama. Kata sendi nama dengan kata apa? Kata hubung ke kata sendi nama? Dengan kata hubung ke kata sendi nama? Kata hubung. Kata hubung dan kata sendi nama ke kata hubung? Dan ialah kata hubung. Sehingga kata hubung. Agar kata hubung ataupun kata hubung. Kena bezakan semua tu. Okey, tengok dalam. Okey, mari kita ada 7 minit lagi nak siapkan. Okey, yang pertamanya. Okey, daripada ayat ini yang bawah ni Zara tengah update status ni dekat Facebook. Daripada ayat ini dan daripada maklumat yang diberikan ini, mari kita bina ayat. Kita bina ayat. Ini yang dia bagi dalam bentuk poin-poin-poin. Jadi kita tulis dalam bentuk perenggan ke sini. Yang pertama Zara dah tulis dah yang pertama. Saya dapat melihat inkubator pintar yang dicipta oleh pensyarah politeknik nilai. Itu yang pertama. Dicipta oleh pensyarah politeknik nilai. Okey, Zara dah buat dah yang ini. Okey, jadi kita sambung dah. Dikawal dengan telefon pintar. Okey, macam mana kita nak buat ni? Okey, kerja rumah awak hari ni. Kerja rumah awak hari ni yang ini dah kita buat bersama-sama ni. Okey, ini yang pertama. Sama je yang dalam kotak ni. Yang ini dalam kotak ni sama je dekat sini. Pada hari ini saya telah melawat pameran inovasi Politeknik Malaysia. Saya dapat melihat mesin inkubator pintar yang dicipta oleh pensyarah Politeknik nilai. Okey, yang pertama kita dah buat. Okey, kita masuk dengan yang kedua. Kita nak masukkan macam mana? Dikawal dengan telefon pintar. Pada hari ini saya telah melawat. Mesin ini kita gabungkan dengan ayat yang kedua. Mesin ini masuk dengan ayat yang kedua. Dikawal oleh mesin ini dikawal dengan telefon pintar. Titik. Okey, settle yang kedua. Okey, yang ketiga, memastikan suhu dan kelembapan sesuai. Apa benda yang memastikan suhu dan kelembapan ni? Misalnya mesin inkubator. Jadi kita sambung. Mesin inkubator ini memastikan suhu dan kelembapan sesuai. Titik. Okey, yang ketiga. Kita masuk dengan yang ketiga. Yang keempat. Memuatkan sehingga 500. Mesin ini dapat meningkatkan hasil penternak. Mesin ini dapat memuatkan berapa ratus? Memuatkan sehingga 500 biji telur. Titik. Okey, yang keseterusnya, penting agar dapat meningkatkan hasil penternak. Jadi apa yang penting ni? Mestilah mesin inkubator. Jadi sambung. Mesin inkubator ini penting agar dapat meningkatkan hasil penternak. Titik. Okey, yang terakhir sekali, sesuai untuk telur ayam atau telur itik. Macam mana nak sambung ni? Macam mana nak sambung? Yang terakhir sekali.
Mesin ini sesuai untuk telur ayam dan atau telur itik. Mesin ini sesuai untuk telur ayam atau telur itik. Tetapi kita gabungkan terus dekat sini. Ingat, kata hubung. Kita gunakan kata hubung. Dua ayat kita gabungkan menjadi satu. Poin yang kedua, memastikan suhu dan kelembapan sesuai. Kita gabung dengan yang terakhir. Sesuai untuk telur ayam atau telur ayam atau telur itik. Titik. Tengok. Kita gabungkan dua ayat menjadi satu dengan kata hubung untuk. Boleh faham setakat ni? Faham? Ingat? Okey, kerja rumah hari ini. Yang ini. Kerja rumah hari ini. Ni jawapan dia. Kita dah bincang dah jawapan dia ni. Berpandukan daripada poin-poin dekat sini. Awak tulis dalam bentuk perenggan. Yang inilah bentuk perenggan yang mau tulis ni. Ini jawapan dia. Boleh faham setakat ni? Tentang kata sendi nama dan kata hubung. Okey, ingat kerja rumah awal ini awak siapkan yang ini. Siapa yang dah siap nanti hantar gambar kepada muallim untuk muallim cek. Ni jawapan dia. Kita dah bincang dah ni. Nanti lepas ni awak cuba buat sendiri pula. Boleh faham setakat ni? Boleh. Ada sesiapa yang tanya soalan? Okey, kalau tak ada soalan, semua jelas. Setakat inilah saja kelas kita untuk pagi ini. Kerja rumah jangan lupa siapkan. Ramai tak hantar kerja rumah ni. Okey, kita tutup kelas kita pada pagi ini dengan baca surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.